Kalau belum buat, kita kena bincang balik lah. Tak ada ke yang dah buat? Semua belum buat? Okey, Putri dah buat. Dapat berapa jawapan? Betul lah tu. Okey, jadi yang B, awak masukkan dia punya koordinat. X2 negatif 12 tolak 6 kuasa 2. Ini kosong tolak 4 kuasa 2. Punca kuasakan. Cikgu tengok kat whiteboard kan? Tengok kat whiteboard. Buka whiteboard. Setiap kali kelas, whiteboard ni mesti buka. Yang mana satu cikgu? Whiteboard ni dalamnya ada banyak tulisan apa, logaritma, buku modul. Cuba awak refresh balik. Saya dah padam dah tu. Ya. Tutup, lepas tu buka balik. Okey, ada. Okey, ada. Okey. Okey, jadi kira 16, negatif 12 tolak 6 dapat negatif 18. Kalau tekan kalkulator, kurungan negatif 18 baru tutup kurungan. Okey, lepas tu 0 tolak 4 negatif 4. Negatif 4 pun kena ada kurungan. Baru tekan kuasa 2. Okey, lepas tu dah dapat tu tambahkan. Lepas tu tekan punca kuasa answer. Dapat apa jawapan? Sepatutnya dapat sama macam tadi. Yang Putri punya jawapan tadi sepatutnya dapat macam tu lah. Punca kuasa 340. Okey. Jawapan dia 18.44. Untuk peringkat PT3, biasa kita ambil 2 titik perpuluhan je. Kalau ada perpuluhan. Okey, soalan C. Soalan C dapat berapa jawapan? $19.72, betul tak?
Yang lain-lain? Okey, tak apa kalau siapa yang lain sangkut-sangkut, kalau boleh buka whiteboard tu, awak tengok dekat whiteboard je. Nanti rakaman ada juga, saya masukkan. Okay, so soalan C, punca kuasa negatif 12 tolak negatif 5 jadi 12 tambah 5 kuasa 2 tambah dengan 3 tolak negatif 7. Dia akan jadi 3 tambah 7 kuasa 2. Okey, tambahkan dua-dua kuasa 2 dapat siapa yang tak dapat buka Jamboard, cuba tutup, lepas tu buka balik, try banyak kali. Kalau masih tak boleh, nanti awak tengok rakaman je lah. Saya ada rakam. Tapi kalau boleh dengar suara, dengar dekat Telegram chat ni, join yang tu pun cukup dah. Okey, boleh kita sambung. Jadi, okey. Bila awak dah masukkan dalam rumus, yang penting nanti bila awak dah kira tambah tu, yang situ awak ada tunjuk langkah dia. Jadi 12 tambah 5, 17 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2. Okey, kita dapat 389. Yang ni, biasanya yang ni ada markah juga ni, 389 ni. Okay, lepas tu baru tulis jawapan akhir. Punca kuasa 389. Okey, betul. Siapa yang dah buat, semak jawapan. Kalau betul, write lah jawapan awak. Okey, lagi satu soalan D. Yang pertama, nilai X 11 tolak 2 kuasa 2 tambah dengan nilai Y dia negatif 6 tolak 3 kuasa 2 kan. Okey, jadi 9 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. Ada punca kuasa 162. Yang ni jangan lupa tulis. Lepas tu baru tulis jawapan akhir. 12.73. Betul? Betul. Okey. Lepas tu saya suruh awak sambung sendiri soalan 5. Soalan 5 kita dah kira kan? Soalan 4 pun dah kan? Dah. Dah. So kita masuk muka surat 4. Dekat kertas awak dia tak ada tulis muka surat nombor 4. Muka surat 4 dekat atas tu dia tulis tentukan titik tengah. Okay, kita masuk nak kira titik tengah.
Okey, tengok gambar yang dia bagi, gambar yang pertama. Garis AD. Ada berapa kotak antara A ke D? Ni titik A. Satu. Soalan dia ada bulat-bulat hitam Saya rasa bulat-bulat tu sebenarnya dia dah lari. Jadi awak ikut dia punya huruf. Ikut huruf. Jadi titik A tu dekat kotak yang dekat garis yang kedua. Garis yang pertama yang kiri sekali, yang tu yang tak ada apa-apa kan. Okey, jadi dari A sampai D ada berapa kotak? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. A sampai D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 dia pada D. Jadi kalau 6 kotak, titik tengah dia dekat mana? Kita bahagi 2. 1, 2, 3. So dekat sini tengah. Sebelah ni pun ada 1, 2, 3. So dekat sini, titik tengah dia, dia ada bagi koordinat tak? Tuliskan koordinat bagi titik tengah berikut. Macam mana dia nak suruh tulis koordinat ni? Kita anggap je lah garisan yang dia bagi tu dari A sampai F tu kita anggap itu paksi X je lah. Jadi kalau tu paksi X, koordinat AD, titik tengah AD, katakan dekat A ni 1, so sini 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi berapa koordinat titik tengah AD? So dekat sini koordinat dia 4, 0. Macam tu. Titik tengah AD sama dengan 4, 0. Okey, tengok titik A ke titik E. Okey, A, E. D sampai E ada 2 kotak lagi. Jadi 1, 2. Dekat sini E. 1, 2. Okey, titik tengah antara A dengan E. Ni 8, dekat E ni 9. Berapa?
Jadi dari A sampai E kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Jadi awak bagi 2, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini. Dekat 5 ni dia punya titik tengah. Okay, dekat 5. Dekat 5 koordinat dia 5, 0. Jadi AE kita tulis dekat situ 5, 0. Awak tengok betul-betul saya tak ikut macam gambar tau. Dalam gambar tu bawah AD tu AF. Okey, lepas tu baru kita tengok AF. AF titik tengah dia dekat mana? Jadi dari E sampai F ada berapa beza kotak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. F 1, 2, 3. Okay, jadi 10, 11, 12. Dekat F ni 13. Jadi dari A sampai F ada berapa kotak? Berapa? 13. Betul ke 13? 12. 12. Kalau awak kira jarak pun awak kira 13 tolak 1. 13 tolak 1. Jadi jarak dia 12. Titik tengah dia kita kena bagi dekat 6. Okay, jadi kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, titik tengah AF adalah titik D. Jadi titik D. Apa koordinat D? 7, 0. Satu lagi. Titik tengah bagi garis CF. Okey, yang mana C, mana F? Titik C sebelah titik B. C beza dengan titik C beza dengan D. 2 kotak ke kiri. Okey, so dekat nombor 5 ni adalah titik C. Oh, saya dah nampak. Sebab dia punya bulat hitam tu berterabur. Jadi awak dapat sebelah titik C, titik B kan? Dekat nombor 4 tu titik B, betul tak? Nampak tak dekat nombor 4 tu? Nombor 4 dalam gambar saya, dekat gambar dalam kertas tu adalah titik B, betul? Betul tak? Betul, cikgu. Okey. Betul. Okey, jadi yang titik tengah AD tadi, kita kan tulis koordinat dia 4, 0. Apa titik dia? Dekat situ kena pada titik B. Oh, patutlah dia bagi satu kotak besar je. Jadi awak boleh tulis B pun boleh. So yang tadi jawapan AE tu 50. 50 tu kena pada titik C kan? Okey, sini tulis C. Dekat jawapan awak boleh tulis dia punya huruf pun boleh.
Okey, lepas tu dari C ke F. C ke F ada berapa kotak beza? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi ada 8 kotak semua. Kita bahagi 2, 4, 4. 1, 2, 3, 4. So, dia punya titik tengah pada titik E. Okey, C, F. Titik tengah dia E. Koordinat E tu 9, 0. Bolehlah. Okey, boleh? Boleh. Okey, lepas tu soalan B dia tak ada bagi kotak-kotak. Tapi dia bagi ukuran. Kalau saya boleh lukis balik gambar dia, saya rasa kena masuk dekat muka surat kedua. Tengok muka surat kedua Okey, kalau lukis balik dia lebih kurang sini, dia mula dari P. P, Q, R, S, T, U, V. Okey. Allah. P, Q, P ke Q jauh sikit. R, S, S dengan T rapat sikit. Kemudian ada U, U dengan T pun rapat sebab dia 1 cm. Dan V jauh sikit, dia 2 cm. Okey, sini 4 cm tu. Sini 2 cm. Dekat sini 2 cm. S ke T 1 cm. TU 1 cm. U ke V 2 cm. Okey, gambar dia lebih kurang macam tu. Okey, apa titik tengah untuk garis PS? Jadi kita tulis huruf je dalam kotak tu. Kita tengok garis PS. Okey, P ke S. S. P ke S berapa panjang dia? 4. 4 tambah 2 tambah 2. Dapat berapa? 8 kan? Okey, 8 bahagikan dengan 2. Jadi jarak dia kiri kanan 4. So jarak dia 4 dekat Q, dia punya titik tengah. Okay, Q. TPS, jawapan dia Q. Yang kedua, QS. Okey, QS. Saya tukar color kuning, nampak kot.
Okay, Q ke S. Jadi kita kira jarak dia. Ni tak payah kira pun tak apa kot. Boleh nampak dah kan? Q ke S. Mana tengah dia? Kiri kanan dua-dua. Pada R. Okay. US, titik tengah dia R. Lagi RU. R ke U. R sampai U. Okey, ni boleh kira, boleh tengok gambar pun tak apa. Kalau awak nak kira 2 tambah 1 tambah 1. Lepas tu bahagi 2. RU. Jadi 4 bahagi 2, 2. Jadi 2, 2. Titik tengah dia pada huruf S. Okay. RU sama dengan S. Okay, last sekali SV. SV apa? Boleh nampak dah kot yang mana? S. Betul. U. Okay. Jadi tulis U je dalam kotak dia bagi. Okay, kita masuk soalan yang terakhir dah. Soalan, dia tulis soalan 1 juga. 1A, hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan 2 titik berikut. Okey, yang ni saya ambil gambar dia lah, nak bagi nampak sekejap ya. Gambar. Sebab yang ni soalan ni nanti awak akan jumpa rumus. Dia ada rumus dia. Kalau jarak, rumus dia guna tolak. Kalau titik tengah, rumus dia guna tambah. Itu je nanti nak kena ingat. Okey. Soalan yang pertama. Saya rasa saya pindah lah ni. Dekat bawah susah nak tengok. Jadi pindah ke sebelah. Okey. Okey, tengok dekat gambar dibagi. Kalau awak rasa dalam kertas tu kecil sangat, awak boleh tengok dekat, awak zoom dekat whiteboard lah. Kat whiteboard tu awak boleh besarkan. Yang pertama dia tanya titik tengah AB. So titik tengah AB ni boleh buat kan ni? Apa titik tengah AB? Dia dah bagi Sata Cartesian ni, kita boleh kira koordinat dia. Dia awak kira lah kotak dia.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Ada 6 kotak jarak. Okey, lepas tu awak bahagi 2. 1, 2, 3. Bahagi 2 dapat 3 kan? Jadi kira 3 dari A, 3 dari B. 1, 2, 3. Okey, dekat sini. Koordinat dia berapa? -1, -1, 3. Okey, itu untuk titik tengah A, B. Yang kedua dia tanya titik tengah CD. Titik tengah CD, jadi dari C ke D, okey ada berapa kotak? Turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Jadi bahagi 2, 2 dari C 2 kotak, dari D 2 kotak, dia dekat. Dia kena pada paksi X. Jadi koordinat dia dekat sini. -2, 0. Okey. Soalan yang seterusnya, garisan EF. Okey, garisan EF ni garisan dia sengit kan. Jadi cara kita nak tengok, awak buat dulu segitiga sudut tegak. Jadikan dia segitiga sudut tegak. Okey. Untuk yang melintang ni, sampai pada titik ni saya bagi nama dia titik G lah. Titik G. Nampak tak dekat tu? Saya tulis G tu. Okey, kita kira dari E sampai G. Ada berapa kotak? Lepas tu kita bahagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Jadi kita bahagi 2 dapat 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu awak jalan naik ke atas sampai ke garisan EF. Okey, itu untuk paksi X. Jadi paksi Y kita cek, betul tak titik tadi tu ada dekat tengah. Dari F sampai G ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Jadi bahagi 2 dapat 3. 1, 2, 3. Dari garisan FG kita gerak ke kiri. So betul, kita dapat titik tengah dia. Okey, itu untuk titik tengah EF. Pada asasnya kita lukiskan segitiga. Tapi kalau awak tak dapat gambar, macam mana kita nak kira? Itulah datangnya rumus dia. Jadi kalau awak tengok macam saya kira yang melintang tu, kita sedang mengira untuk paksi X kan? Jadi rumus dia adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Okey, lepas tu untuk yang menegak tadi kita kira untuk paksi Y. Jadi rumus dia dapat Y1 tambah Y2 bahagi 2. So kita akan dapat koordinat. Apa kata kita cek? EF tadi ni formula titik tengah.
Okey, jadi EF, titik tengah EF. Okey, kalau nak guna formula, kita kena tahu dulu apa koordinat E, apa koordinat F. Okey, apa koordinat E? E koordinat dia 0, negatif 2 kan? 0, negatif 2. Ni koordinat E. Koordinat F 6, 4. Okey. Okey, kita masukkan dalam rumus. Jadi X dengan X. X1 tambah X2, 0 tambah 6 bahagi 2. Y1 tambah Y2, negatif 2 tambah 4 bahagi 2. Okey, jadi 6 bahagi 2, 3. Saya tunjuk satu-satu lah, nanti ada orang keliru pula. Ya. 6/2. Koordinat Y 2/2. Negatif 2 tambah 4, 2 kan? Okey, dapatlah kita jawapan dia 3, 1. Koordinat dia 3, 1. Betul tak dekat atas ni? Dekat gambar tu betul tak kita tengok tadi 3, 1? Okey, 3, 1. Okey, betul. So, ini rumus titik tengah. X1 tambah X2 per 2. Y1 tambah Y2 per 2. Rumus ni sampai tingkatan 5 guna. Okey. Okey, cuba soalan B. Soalan B kita tak dapat gambar, kita tak ada kotak-kotak. Cuba masukkan dalam rumus. Dapat tak jawapan? Saya masuk muka surat 3. Okey, tulis balik rumus dia. Senang nak ingat. Titik tengah. X1 tambah X2 per 2. Y1 tambah Y2 per 2. Okey. Okey, M negatif 4, 4. N 2 dengan 6. Okey, soalan B. M negatif 4, 4. N 2, 6. Okey, masukkan dalam rumus. Negatif 4 tambah 2 per 2. 4 tambah 6 per 2. Negatif 2. Negatif 2 per 2. Y koordinat kita dapat 10 per 2. Jadi titik tengah dia ialah negatif 1,
di 5. Okay, ini jawapan B. Ada soalan tak nak tanya? Boleh ikut. Okey. Soalan C pun dia dah bagi koordinat. Ni boleh buat ni. Okey, tengok soalan D. Soalan C dapat apa jawapan? Soalan C boleh buat kan? Saya sambung soalan D . Okey, soalan C 4 negatif 4. Betul ke? Betul ke jawapan dia 4 negatif 4? Macam pelik je. Orang lain dapat jawapan apa soalan C? Okey, soalan C ni saya tunjuklah nanti. Soalan C. M 4 negatif 2. N 2 negatif 6. Okey, 4 tambah 2 per 2. Lepas tu negatif 6. Negatif 6. Negatif 2 tambah negatif 6 per 2. Okey, kita dapat 6 per 2 dengan negatif 8 per 2. Jadi titik tengah dia ialah pada 3 negatif 4. 3 negatif 4. Okey, soalan D. Awak ada kelas lagi ke 12.30? Ke 12.30 tu break? Ada kelas tak pukul 12.30? Tak pasti Ada ke? Umur? Ada lah. Ada. BI kan? Oh, tak online. Tapi tak online. Okay. Oh, BI siapa ajar awak? Arif Puding. Oh, Sir Arif. Okey. Okey, so kita sambung soalan D. Soalan D ni kalau tengok betul-betul dia tak ada bagi kan koordinat. Tapi kita boleh nampak koordinat dia. Cuba tengok koordinat P. Berapa koordinat P? Baca dari paksi X dulu. So, koordinat P ialah 4 dengan berapa tu? 14. Okey. Koordinat Q
Koordinat Q 0, 6. Okey, cuba kira. Soalan D dapat apa jawapan? Dapat dah soalan D. Koordinat X berapa? Dapat Berapa? 2. Okey, 2 dengan 10. Betul. Jawapan dia 2, 10. Kena buat jalan kerja tau. Jangan salin, jangan tulis jawapan je. Yang ni saya nak tunjuk jawapan dia. E. E pun sama. Kita tengok dulu koordinat dia. P apa? -7, -2. -7, -2. Q. -3, -8. So ni soalan E jawapan dia berapa? Oh, negatif. 8 ni negatif. Tinggal lagi. Dapat berapa jawapan E? -10/2 dengan satu lagi pun -10/2. Kalau awak tengok gambar, jawapan E dia mesti koordinat X negatif, koordinat Y pun dia mesti negatif. Apa jawapan dia? Dah dapat belum ni? X ialah, koordinat X ialah berapa? Puteri dapat berapa? Saya dapat -5, -5. Betul. Okey. -5, -5. Itu jawapan dia. F. F, dia dah bagi koordinat. Jadi kita tinggal masukkan dalam rumus.
Okay, jawapan F apa? Buat terus tak payah tunggu lah, kita habiskan kertas ni hari ni. Dah dapat dah jawapan F. Apa jawapan F? 76. 76 betul ke? Dan ke 3. 6.5. Okey. 3 dengan 5.5. Macam mana dapat? Kita masukkan dalam rumus. Titik dia T 10.7. U negatif 4. Jadi 10 tambah negatif 4 per 2 dengan 7 tambah 4 per 2. Okey, 10 tambah negatif 4 sama dengan 10 tolak 4. 10 tolak 4 jadi 6. 6 per 2 dengan 11 per 2. Kita dapat 3 dengan 5.5. Kalau awak tulis dalam pecahan pun boleh, 5 1 per 2 pun boleh. Okey, G. Terus sambung G. Dapat apa jawapan G? G ni jawapan dia dua-dua negatif. Berapa? Negatif 4, negatif 1. Okey, betul. Negatif 4, negatif 1. Okey, tu jawapan G. Itu je lah untuk hari ni. Sebenarnya topik ni kita dah habis. Minggu depan, hari Selasa, saya bagi soalan kuis. Hari Ahad tu kita cuba soalan dekat dalam buku teks. Soalan-soalan penyelesaian masalah.
Lepas tu quiz tu saya bagi online je lah. Pada awak yang online lagi senang ke yang macam